Amma ba'd. Yang dihormati pengerusi majlis, yang dihormati imam, pengerusi dan seluruh ahli kuasa Masjid Al-I'tisam, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, yang pertamanya bersyukur kepada Allah dengan nikmat bulan Ramadan sehingga kita dapat mengecapinya sampai kepada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghidupkan bulan Ramadan pada kali ini sehinggalah ke akhirnya, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sempat dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang. Dalam masa yang ada ini, suka untuk saya mengajak diri saya dan kepada muslimin dan muslimat sekalian, bagi kita merenung dan mengambil pengiktibaran daripada sepotong ayat suci Al-Quranul Karim yang dipetik daripada surah Al-Baqarah ayat 28, yaitu firman Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Maksudnya, bagaimana kamu kufur terhadap Allah, sedangkan kamu dahulu adalah merupakan orang-orang yang mati, tidak ada. Lalu dia Allah menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, kemudian dia menghidupkan kamu, kemudian kepadanya lah kamu semua dikembalikan. Ayat ini adalah satu ayat yang kalau kita lihat dari segi susunan ayatnya, Allah Ta'ala sebut dalam bentuk persoalan. Allah Ta'ala tanya. Dan dalam bahasa Arab ini, persoalan-persoalan yang ditimbulkan khususnya di dalam Al-Quran mempunyai berbagai-bagai maksud. Dan persoalan dalam ayat ini memberi maksud soal litta'ajjub, persoalan dengan menimbulkan ta'ajjub, supaya kita berfikir. Allah Ta'ala sebut ajaib betul manusia ini, pelik betul manusia ini. Bagaimana manusia ini boleh kufur terhadap Allah, mengambil Tuhan-Tuhan selain daripada Allah dalam ibadah-ibadah mereka. Kita perlu memahami bahawa konsep ibadah ini sangat luas. Bukan sahaja seperti kita menunaikan ibadah sembahyang, berdiri, rokok, sujud, di mana konsep ubudiyah di dalam Islam adalah semua kehidupan kita yang kita lakukan ditujukan kepada Allah, mengikut syariat Islam yang diturunkan oleh Allah ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konsep ubudiyah di dalam Islam. Lawan kepada pengabdian kepada Allah ialah syirik. Sebab itulah syirik terhadap Allah juga bermacam-macam bentuk. Bukan sahaja dengan orang itu menyembah berhala, menyembah makhluk-makhluk Allah, pokok ke, syaitan ke,
hantu jembalan ke dan seumpamanya. Termasuklah juga tergolong di kalangan syirik terhadap Allah apabila mengambil hukum hakam, peraturan, undang-undang selain daripada apa yang ditentu dan ditetapkan oleh Allah dengan iktiqad di dalam diri. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menimbulkan persoalan. Persoalan litta'ajub. Pelik, ajaib manusia ini. Bagaimana mereka boleh kufur terhadap Allah, lawan Allah, syirik terhadap Allah, membelakangkan Allah, sedangkan mereka adalah orang-orang yang mati, dihidupkan, kemudian dimatikan, kemudian dihidupkan, dikembalikan kepada Allah. Jadi kehidupan kita di atas dunia ini akan melalui 4 marhalah ini. Mautatan wa hayatan. 2 kematian dan 2 kehidupan. Kematian yang pertama ialah sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Mengikut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksudkan kematian yang pertama ialah ketika kita semua masih lagi berada di kalangan benih-benih. Masa itu kita tak ada lagi. Ataupun ada juga pandangan ulama tafsir yang menyebut memang tak ada langsung. Sebab kita manusia ni diciptakan oleh Allah daripada tanah. Nabi Adam AS diciptakan daripada tanah. Kita semua pun daripada tanah. Sebab mani yang bercampur di antara ayah dan ibu, mani tersebut daripada zat-zat makanan yang kita makan, daripada tumbuh-tumbuhan yang semuanya berasal daripada tanah. Ini marhalah yang pertama. Allah Ta'ala jadikan manusia tak ada langsung. Jadi pelik manusia ini. Tiba-tiba bila Allah Ta'ala menghidupkannya, dia kufur terhadap Allah. Dalam keadaan dia tak ada langsung, Allah Ta'ala menciptakannya melalui marhalah-marhalah penciptaan di dalam janin ibu masing-masing. Percampuran mani bertukar menjadi segumpal darah, segumpal daging, tumbuhnya tulang-tulang, tumbuhnya daging-daging pada tulang tersebut. Terjadilah janin melalui tempoh yang tertentu. Lalu manusia ini dilahirkan ke dunia ini. Fa ahyakum. Pada mulanya tak ada langsung. Lalu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita semua. Hidup kita di atas dunia ini ada tanggungjawab, iaitu untuk mengabdikan diri kepada Allah dalam tempoh yang kita tak tahu. Mengabdikan diri kepada Allah bukan mengikut akal fikiran kita. Walaupun kita manusia ni hebat, Allah Ta'ala jadikan ada akal fikiran, bijak, cerdik, boleh reka, boleh cipta macam-macam, boleh menundukkan makhluk-makhluk yang lagi hebat daripada kita. Bayangkan manusia yang begitu kecil, yang begitu kerdil, dengan akal fikiran, boleh menundukkan besi yang begitu kuat, yang begitu hebat, sehingga boleh menciptakan kapal yang begitu besar daripada besi. Sehingga kapal yang begitu besar daripada besi dengan begitu berat boleh terapung di atas air. Boleh menciptakan kapal terbang kalau pada hari ini, boleh terbang ke udara. Macam-macam lagi. Tapi dengan akal sahaja manusia tak boleh untuk hidup atas dunia ini mengabdikan diri kepada Allah. Manusia perlu kepada perkara lain. Perkara lain ini dinamakan sebagai wahyu, yang Allah Ta'ala turunkan ke atas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam
yang berakhir dengan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan ini ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu inilah yang memandu akal. Sebab itulah kalau manusia berpandukan kepada akal jadi sesat. Walaupun pada zahirnya elok. Pada zahirnya baik. Pada zahirnya menguntungkan. Pada zahirnya boleh memberikan bermacam-macam kemewahan. Tetapi di sisi Allah porak peganda, rosak, malapetaka. Contohnya ialah manusia dengan akal dalam mengumpulkan harta benda, menghalalkan riba. Bagus, untung. Kita bagi hutang kepada orang 1,000, orang bayar kepada kita balik lebih daripada itu. Itu bagus. Kita boleh kumpul harta kita. Itu mengikut penilaian akal. Tapi mengikut penilaian syarak, itu tak betul. Boleh meruntuhkan semangat persaudaraan dengan tidak mewujudkan di sana tolong-menolong, bantu-membantu di dalam kehidupan masyarakat. Dalam masalah berkait dengan arak dan benda-benda yang memabukkan. Kalau kita jual, boleh duit. Untung. Itu mengikut perkiraan akal kita. Tetapi mengikut perkiraan syarak, arak ini penuh dengan mudarat. Begitulah juga benda-benda yang memabukkan. Yang wujud yang ada pada hari ini. Jadi oleh kerana itulah manusia hidup atas dunia ini, nak mengabdikan diri kepada Allah, tak boleh hanya berpandukan pada akal saja. Mestilah berpandukan kepada wahyi yang Allah Ta'ala turunkan ke atas Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka yang berpandukan pada akal, mereka inilah yang kufur terhadap Allah. Jadi maksudkan oleh Allah dalam ayat yang kita bacakan tadi. Sama ada mereka ambil Tuhan-Tuhan selain daripada Allah, ataupun mereka uruh kehidupan di atas dunia ini mengikut hawa nafsu mereka. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan seumpamanya. Sebab itulah Allah Ta'ala menimbulkan persoalan ini. Bagaimana manusia ini begitu pelik. Dia dulu tak ada langsung. Lalu dia dihidupkan oleh Allah ke dunia ini. Allah Ta'ala beri pula macam-macam nikmat, macam-macam kurniaan. Berjalan di atas muka bumi Allah. Hidup udara Allah. Makan makanan rezeki daripada Allah. Hidup di bawah langit. Dilindungi. Tiba-tiba kufur terhadap Allah. Bila mati dalam keadaan yang demikian, maka celakalah. Lalu berlakulah marhalah yang berikutnya. Summa yumitukum. Lalu dia Allah mematikan kamu. Mati, hidup, mati. Kita hidup atas dunia tak tahu umur berapa panjang. Sebab itulah di antara nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dengan bulan Ramadan ini. Umur umat Nabi Muhammad ini pendek, tak panjang. Biasanya 60 tahun ke atas. 70 tahun ke atas jarang-jarang. 80 tahun ke atas lagi jarang. Kalau nak dibandingkan dengan umur umat-umat zaman dahulu, umur mereka ratus tahun, ribu tahun, maknanya mereka mempunyai masa yang panjang untuk melakukan ibadah kepada Allah. Tapi umur umat Nabi Muhammad pendek. Itu mengikut perkiraan kita. 60 tahun ke atas. Tapi hari ini berapa ramai yang masih lagi belasan tahun, 20-an, 30-an meninggal dunia? Berapa ramai cucu-cucu, anak-anak yang meninggal sebelum daripada bapa-bapa dan juga datuk-datuk mereka? Berapa ramai orang yang masih lagi sihat, tiba-tiba mati. Yang sakit, dipanjangkan umur. Jadi Allah Ta'ala kurnia pada umat Nabi Muhammad, walaupun umur mereka pendek, antaranya ialah nikmat bulan Ramadan.
pahala dilipat kali gandakan. Dikurniakan lagi dengan malam qadar. Kalau kita berjumpa dengan malam qadar ini, sama dengan kita buat ibadah selama 1000 bulan. Jadi kalau umur kita, ialah kita buat ibadah pada Allah 30 tahun, 40 tahun. Kalau kita jumpa 10 kali ataupun 20 kali, sudah tentulah banyak. Jadi ini satu nikmat yang sangat besar. Kita hidup atas dunia, kemudian dimatikan oleh Allah. Kita semua akan mati. Tak tahu bila. Dan bagaimana kita mati. Kemudian kita semua akan dihidupkan kembali oleh Allah. Ini di antara perkara-perkara iman yang mesti kita letak di dalam diri kita. Al-imanu bil ba'si. Beriman kepada kebangkitan. Di antara beriman kepada hari akhirat, yang merupakan satu perkara yang akan berlaku, yang wajib kita percaya. Allah Ta'ala menyebut perkara ini berulang kali di dalam Al-Quran. Kerana perkara ini diingkari oleh manusia sejak daripada dulu, hari ini sehinggalah dunia ini ditamatkan oleh Allah. Kalau kita lihat dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi dilantik menjadi Nabi dan Rasul, antara apa yang Nabi sebut kepada orang-orang musyrik Mekah, kamu semua bila mati akan dihidupkan balik. Ini disebut dalam surah Yasin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Terdapat seorang pembesar Quraisy, bila dengar Nabi Muhammad duk mengajar kepada orang, hei kamu manusia, bila mati akan dihidupkan balik. Dia mari berjumpa depan Nabi, menggenggam debu di tangannya, lalu dia lempar depan Nabi. Wahai Muhammad, kamu kata bahawa bila kita semua ni mati, tulang-tulang kita jadi debu seperti ini, kita semua akan dihidupkan balik. Ini karuk, wahai Muhammad. Siapakah yang akan menghidupkan balik? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad. Allah Ta'ala suruh jawab sekali. Yang akan menghidupkan balik ialah Tuhan yang menjadikannya pada mula-mula. Ketika manusia tak ada, Allah Ta'ala jadikan manusia. Allah Ta'ala mematikan manusia, dan dialah Allah yang akan menghidupkan balik manusia. Hari ini pun, walaupun kita di zaman moden dan teknologi, zaman sains, bermacam-macam alat-alat yang canggih, hari ini manusia mengingkari akan hakikat ini. Mana mungkin mereka kata manusia ni bila mati akan dihidupkan balik. Kajian yang kami buat tak boleh. Mustahil. Ini zaman kita manusia berimankan kepada sains. Tapi Islam mengajar pada kita, ya, kita akan dihidupkan balik dan kita wajib beriman. Sebab itulah kalau kita lihat dalam Quran, Allah Ta'ala nak meyakinkan hakikat ini, Allah Ta'ala menyebut dalam berbagai-bagai bentuk. Kisah Nabi Ibrahim. Bila Nabi Ibrahim tanya, kaifa tuhyil mauta? Ya Allah, bagaimana kamu menghidupkan orang-orang mati? Nabi Ibrahim tanya ni bukan tanya kerana tak yakin, tapi Nabi Ibrahim tanya kerana nak menambahkan lagi keyakinan. Qala awalam tu'min? Allah Ta'ala tanya balik, wa Ibrahim, adakah kamu tak beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, aku beriman, tapi nak suruh tenang lagi hatiku ni. Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim ambil beberapa ekor burung daripada berbagai jenis, sembelih, cincang-cincang, kemudian gaul-gaul, letakkan di atas beberapa bukit. Seru burung-burung tersebut, wahai Ibrahim. Burung merpati, mari. Burung itu, mari. Burung ini, mari. Mari menghadap Nabi Ibrahim AS. Ini bagaimana Allah Ta'ala akan menghidupkan balik manusia. Biasanya manusia mati, kita bawa ke kubur, tanam.
Tapi ada manusia mati dimakan oleh binatang buas. Mati kerana letupan. Mati tak tahu ke mana. Kaki duduk sini, tangan duduk kat sana, kepala tak tahu ke mana. Hari akhirat nanti Allah Ta'ala boleh mencantumkan semua. Menghidupkan balik manusia. Dalam surah Al-Kahfi Allah Ta'ala menyebut. Kita baca surah Al-Kahfi tiap-tiap hari Jumaat disunatkan. Antara kisah yang Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Kahfi ialah kisah Ashabul Kahfi. Kisah yang panjang. Kita boleh rojok dalam kitab tafsir. Cuma apa yang kita nak ambil, Ashabul Kahfi ini ditidurkan oleh Allah selama 300 tahun. Lalu mereka bangkit balik daripada tidur. Apa yang Allah Ta'ala nak beritahu di sini? Yang Allah Ta'ala nak beritahu di sini, mati ni macam tidur. Kita sekarang ni hidup, sebelum ni tak ada. Hidup, mati. Dan kita akan dihidupkan balik. Ashabul Kahfi Allah Ta'ala boleh buat. Mereka hidup. Bukannya orang tua, orang muda. Umur 20-an, 30-an. Mereka ditidurkan oleh Allah. Ratus tahun. Mereka bangkit daripada tidur, kaum mereka kenal mereka. Ini orang yang pernah hidup ratus tahun dulu, kami tahu cerita ini. Maknanya mati ni macam tidur. Bila kita dibangkitkan balik oleh Allah di hari akhirat. Sebab tu dalam doa bila kita bangkit daripada tidur, kita menyebut bahawa Alhamdulillah Alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas dia mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Sebab mati ni macam tidur. Dan kita semua akan dihidupkan balik. Dalam satu surah Allah Ta'ala sebut, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal ard walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala sebut, nak jawab orang-orang yang ingkar akan hakikat ni daripada dulu sampai hari ni. Allah Ta'ala kata, adakah mereka tak melihat bagaimana Allah Ta'ala menciptakan langit, menciptakan bumi, langit, 7 petala langit dengan segala isinya, bintang-bintang yang ada atas kepala kita, berpuluh, beratus kali ganda di antaranya lagi besar daripada planet bumi ini. Cakrawala yang begitu hebat, bintang-bintang yang lagi banyak daripada pasir-pasir di bumi. Allah Ta'ala kata, kalaulah aku boleh buat itu semua, walam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Kalau nak menghidupkan balik manusia senang sangat. Kalau hari ni nak mudah kita faham, kalau orang perempuan mereka buat kuih di dapur. Kuih tu mereka pernah buat dah. Dari segi bahan-bahan yang nak diletak di dalamnya, mereka tahu dah 20 tahun buat kuih ni. Jadi nak buat balik mudah. Allah Ta'ala yang menjadikan manusia daripada tak ada langsung, lalu dihidupkan, lalu dimatikan. Allah Ta'ala nak hidupkan balik manusia lagi mudah. Jadi kita wajib percaya, ini di antara keimanan kita kepada hari akhirat, al-imanu bil ba'si. Jadi rumusannya dalam ayat yang kita bacakan ini, Allah Ta'ala sebut bahawa kehidupan kita akan melalui 4 marhalah ini. Maitatan wa hayatan. 2 kematian dan 2 kehidupan. Mati yang pertama, mati sebelum kita dilahirkan ke dunia. Lalu kita hidup, dilahirkan oleh Allah ke dunia ini, dan kita akan dimatikan. Semua kita akan mati. Dan kita akan dihidupkan balik oleh Allah. Summa ilaihi turja'un. Dan kepadanya lah, kemudian kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Jadi benda yang kita buat atas dunia ni tak habis sini. Allah Ta'ala akan hisab balik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah.
Orang yang buat baik walaupun sebesar biji sawi, dia akan lihat. Allah Ta'ala akan balas. Orang yang buat benda jahat walaupun sebesar biji sawi, dia juga akan lihat. Allah Ta'ala akan berikan balasan di hari akhirat. Jadi itulah sedikit sebanyak ulasan daripada ayat yang kita bacakan tadi. Satu ayat yang menyebut di dalamnya berkait dengan hakikat antaranya ialah keimanan kita kepada kebangkitan di hari akhirat kelak, supaya kita sama-sama menambahkan lagi keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah dan juga kepada rukun-rukun iman yang lain, khususnya rukun iman yang berkait dengan beriman pada hari akhirat. Beriman kita semua akan dihidupkan balik oleh Allah di hari akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala beri manfaat daripada apa yang kita dengar, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menghidupkan bulan Ramadan yang mulia ini sehinggalah ke akhirnya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.